Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Kiranya semua tetap sehat dan bersemangat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Selamat beribadah pada hari Minggu ini, dan ini adalah Minggu Paskah, minggu yang kedua. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar Dia tetap memberikan kepada kita pengalaman bersama dengan Dia, menghayati Dia yang sudah bangkit dan hadir bersama dalam segala keadaan. Mungkin pada saat ini kita seperti para murid Kristus pada waktu itu yang sulit menemukan hubungan antara Tuhan yang bangkit dengan hidup mereka yang terancam, yang penuh kekhawatiran, dan di dalam ketakutan. Apa hubungannya Dia yang menang dengan saya saat ini yang sedang terkurung, mengunci diri, dan hanya bisa melihat betapa saya ini semakin terpuruk, semakin tenggelam di dalam berbagai masalah karena situasi dan kondisi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Hari ini Tuhan juga sedang menjumpai kita melalui ibadah dan firman-Nya. Dia yang bangkit menjumpai, dan persis yang dikatakannya dalam Injil Yohanes pasal 20. Ketika hari sudah malam pada hari Minggu pertama itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah itu ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Lalu murid-murid itu bersukacita. Mereka melihat Tuhan. Jemaat, tetap bersemangat. Dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan, percayalah dan tetap fokus memandang kepada Dia yang memperlihatkan kepada kita luka-luka deritanya karena mencintai kita. Percayakan hidup kita kepadanya, kepada Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Lalu terimalah damai sejahtera yang melampaui segala kekhawatiran dan ketakutan. Bersama Dia, kita adalah orang-orang yang punya kekuatan, punya pengharapan, dan pasti kita akan muncul sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai ibadah online Klasis Priangan tanggal 19 April 2020. Ibadah ini terselenggara masih dalam rangka mendukung program pemerintah kita menanggulangi penyebaran COVID-19. Mari kita sebagai gereja Tuhan terus bersatu hati mendoakan bangsa kita, juga pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Pinang Sia menyambut setiap Bapak Ibu yang saat ini beribadah dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati setiap anak-anaknya yang dengan tulus hati, dengan setia mencari Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Amin. Hanya Allah satu-satunya yang layak menerima segala sembah, puji dan hormat dari umatnya. Mari dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian mulia. Raja mulia,
Bapak Ibu, kita memulai ibadah kita di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, nas pendahuluan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 3 ayat yang ke-8. Mazmur 3 ayat yang ke-8 berkata, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang dan menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah pencipta langit dan bumi, yang di dalam Yesus Kristus sudah mati di Kalvari dan menebus dosa-dosa kami, dan melalui karya Roh Kudus yang terus memimpin kami melalui setiap hari-hari di tengah-tengah dunia ini yang banyak pergumulan. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, bersyukur untuk karya-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, pribadi lepas pribadi. Kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan, menundukkan segenap keberadaan diri kami untuk beribadah, berbakti di hadapan Tuhan. Ampuni layakan kami ya Tuhan dalam segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biar Engkau hadir dan menyatakan kehadiran diri-Mu melalui firman Tuhan, melalui setiap puji-pujian. Iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu hilang. Hidup manusia seperti rumput yang paginya mekar dan petang sudah layu. Itulah hidup manusia. Karena itu Bapak Ibu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Layanilah Dia, sebab hidup adalah kesempatan. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan pujian ini, hidup adalah kesempatan, di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia terlebih dahulu menyanyikannya.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chen Beni dan diterjemahkan oleh Pendeta Daisy Lukman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，还没有听到之前，我们先祷告。 Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terlebih ketika kami berada di masa-masa yang sulit. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, penghiburan daripada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menuntun kami, menyegarkan kami, memberikan kami kekuatan, terlebih memberikan kami hikmat bijaksana, bagaimana kami bisa hidup dan dimampukan melewati masa-masa yang sulit ini. Berkati kedua hamba-Mu ini ya Bapa, dan biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh juga memberkati saudara-saudari kami yang berada di rumah pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. 今天我们所要读的经文从腓立比书第1章21节到22节。 Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 腓立比书第1章21跟22节，因我活着就是基督，我死了就有益处。但我入生活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita sungguh bersyukur 今天我们要感谢上帝， di tengah-tengah kehidupan yang sulit, 在这样一个困难的时刻， adanya wabah sakit penyakit karena virus corona. 因有这个新冠肺炎病毒的侵害， Kita dapat melewati 1 minggu lagi 我们能够经过1个礼拜， dan bisa kembali beribadah kepada Tuhan. 也让我们能够回来，我们敬拜上帝。 Khususnya minggu lalu adalah minggu Paskah. 特别是上个礼拜是耶稣复活的日子， Kristus Yesus Tuhan kita sudah bangkit. 耶稣基督已经复活了。 Kristus Yesus Tuhan kita sudah mengalahkan musuh yang terakhir. 耶稣基督已经打败最后的仇敌， Maut dan kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan 就 Yesus. 是耶稣基督已经战胜了死亡。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita teliti membaca, mempelajari firman Tuhan, 如果我们仔细的学习上帝的话语， kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. 我们要感谢上帝的慈爱。 Semua yang kita butuhkan disediakan dan diberikan oleh Tuhan kita. 上帝赐给我们，也为我们预备了。 Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah kita harus berbuah lebat. 所以今天我的题目是：我们应当结果累累。 Melalui pembelajaran Alkitab, saya mengambil kesimpulan bahwa manusia dibagi menjadi 4 tingkatan. 从圣经中，我做一个结论：人类分为4种。 Tingkat ke-1. 第一种的人， Tingkat ke-1 adalah orang berdosa. 就是第一种人是一个罪人。 Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 罗马书第3章23节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang berdosa adalah orang yang tidak peduli Allah. 一个罪人就是不在乎上帝， Orang yang melawan Allah. 反抗上帝， Orang yang tidak takut akan Allah. 不怕上帝， Orang tidak percaya adanya Tuhan. 就是不相信上帝的存在。
Tingkat kedua 第二种的人 disebutkan orang baik. 就是说一个好人。 Bapak Ibu, banyak orang yang mempunyai pikiran di tingkat yang kedua ini. 很多人都是在思想这个第二种的人。 Mereka mengatakan yang penting saya menjadi orang baik, 最重要的是，我是一个好人， tidak jahat kepada orang lain, 我对别人没有作恶， tidak merugikan orang 不 lain, 亏欠人， suka menolong 常常喜欢帮助人， dan suka membantu orang lain. 也是喜欢协助别人。 Mereka juga mengatakan kalau berbuat baik itu harus tulus dan tidak boleh mengharapkan balasan apapun. 他们也常常说，我们要单纯对待人，不可以想从别人身上得着酬报。 Di satu sisi orang ini juga berkata berbuat baiklah agar sekali waktu orang lain pun bisa berbuat baik 他 kepada 也 kita. 他也说，我们也是对人好，也许有一天别人也会对我们好。 Ada juga yang mengatakan banyak berbuat baik agar bisa masuk surga. 也是有一些人说，我做好人，我能够上天堂。 Bapak Ibu, apakah hal ini bisa diterima dan dibenarkan? 这个思想是不是能够接纳，还是正确的吗？ Tulisan Alkitab tentang orang baik ada di dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. 诗篇14篇第1到第3节描述好人。 Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 berbunyi, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 诗篇14篇第1到第3节是大卫的诗，叫以灵长。1万人心里说没有上帝，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。耶和华从天上吹看世人，要看有明白的没有，有寻求上帝的没有，他们都偏离真路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah ada orang baik di dunia ini? 亲爱的弟兄姐妹们，在这个世上是不是有好人呢？ Apakah Bapak Ibu saudara-saudari ada yang berani mengaku saya ini orang baik? 在我们当中有没有人承认说我是一个好人？ Coba Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah tanya sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu. 你们在家里，你们可以向左边、右边的人问， Tanya apakah ada yang berani mengaku sebagai orang baik? 他们敢不敢承认说我是一个好人？ Ada Bapak Ibu? 有没有？ Bapak Ibu, saya sendiri tidak berani mengaku saya ini orang baik. 我自己我都不敢承认说我是一个好人。 Apalagi kesaksian Alkitab yang mengatakan tidak ada orang baik. 圣经告诉我们说，连一个好人都没有。 Jadi kalau tidak ada orang baik, 若 kita 是没有一个好人， kita termasuk orang apa? 那我们是怎么样的人呢？ Bapak Ibu, kita tetap orang berdosa. 我们仍然是一个罪人。 Banyak orang yang berpegang pada tingkat yang kedua, menjadi orang baik. 很多人他们都掌管说，第一个人就是我要做好人。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan stop di tingkat yang kedua. 我们不要停留在第二种的人， Jangan hanya punya pikiran menjadi orang baik. 不要有一个思想说我成为一个好人。 Masih ada tingkatan yang lebih baik yang Tuhan tawarkan kepada kita. 有一个更好的、更上一层的种类，就是说上帝邀请我们， Tingkat ketiga, 就是说第三种人， orang yang dibenarkan. 就是说被称义的人。
Roma 3 ayat 23 yang sudah kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 刚才罗马书第3章23节我们已经读过了，因世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。 Dilanjutkan dengan ayat 24 yang berbunyi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 接下去24节，如今且蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。 Tingkat orang yang ketiga ini telah dikotbahkan oleh pendeta Suryawan Edi minggu yang lalu. 第三种人，上个礼拜王仲林牧师已经讲述了这一种人， Saudara-saudari masih ingat? 你们还记得吗？ Seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 就是一个强盗跟耶稣同钉在十字架上。 Penjahat itu berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 这个强盗对耶稣说：“耶稣啊，你的国的降临的时候，求你纪念我。” Seorang penjahat memohon kepada Yesus, 一个强盗他在那里祈求耶稣基督， Jesus, remember me when you come into your kingdom. 他说：“耶稣啊，你将国临的时候，求你纪念我。” Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang penjahat dibenarkan oleh Tuhan Yesus. 一个强盗被主称义， Di dalam hidupnya ia berbuat jahat 在他的一生当中，他做了恶事， sampai mati di atas kayu salib. 一直被钉死在十字架上。 Tetapi karena penjahat itu memohon kepada Tuhan Yesus, 但是这个强盗呢，在那里向耶稣祈求， ia mendapatkan kasih karunia yang besar dan cuma-cuma. 他得做了一个恩典，是白白得做的。 Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. 主耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。” Orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, 一个被称义的人，不是因为他做好事， bukan karena kepintarannya, 不是因为他的智慧， bukan karena kekayaannya, 不是因为他的财富， bukan karena kekuatannya, 不是因为他的势力， tetapi melalui anugerah Tuhan, penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. 乃是借着耶稣基督在十字架上的救赎， Kasih karunia besar dari Allah. 是上帝极大的恩典， Kasih karunia cuma-cuma diberikan oleh Allah. 是上帝白白的赐给我们， Dan hanya melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu 是 salib. 借着耶稣基督在十字架上的牺牲。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang dibenarkan adalah orang yang percaya dan menerima pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. 一个被称义的人，他是借着耶稣基督在十字架上的牺牲的做了。 Dosaku dipikul oleh Tuhan Yesus. 我的罪被耶稣所担当， Dosaku ditanggung oleh Tuhan Yesus. 我的罪耶稣已经承担了， Dosaku ditebus oleh darah Tuhan Yesus. 我的罪被耶稣的宝血所救赎。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan ada pembenaran dari Allah melalui penebusan Kristus Yesus. 我们要感谢上帝，从耶稣基督那里，我们得着救赎。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, datang dan percayalah kepada Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，来到耶稣的面前， Maka engkau akan dibenarkan. 你就会被称义， Bukan saja dibenarkan, 不单单被称义， tetapi juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal. 而且也能够得着永恒的生命， Mendapatkan keselamatan. 能够得着救恩。 Jangan tunda. 不要推迟 Jangan buang kesempatan dan tawaran ini dari Tuhan. 不要离去这些的邀请。 Itu tingkat yang ketiga, Bapak Ibu. 那个是第三种人，
Tetapi jangan stop dan berpuas diri pada tingkat yang ketiga. 所以呢，我们不要停留在第三层， Masih ada tingkat yang terakhir, Bapak Ibu. 还有最后一种人， Tingkat yang keempat, di mana orang yang dibenarkan itu berbuah lebat. 被称义的人，他结果累累。 Perkataan Paulus setelah dibenarkan oleh Allah. 保罗所说的，他已经被称义以后， Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 他说：“我活着就是基督，我死了就有益处。” Dan inilah seharusnya menjadi perkataan kita, orang yang juga sudah dibenarkan oleh Tuhan. 这一句话也是应该我们被称义的人所说的话。 Jangan takut akan kematian. 我们不要对死亡就有所惧怕， Karena maut kematian sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus. 因为耶稣基督已经战胜了这个死亡。 Mati adalah keuntungan. 死亡就是得着益处， Mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. 在主里面死的人有益处， Mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah keuntungan. 与耶稣基督同时有益处。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, wabah virus corona, kita mendengar, kita melihat, kelihatannya semakin mengganas. 这个新冠肺炎病毒越来越猖狂。 Kita juga telah mendengar dan melihat begitu banyak kisah ratap tangis orang-orang yang menderita dan meninggal karena virus corona ini. 我们也看到有好多的人因为这个病毒，他们受苦受难，也是死亡。 Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, virus corona ini bukan satu-satunya cara manusia meninggal. 但是，亲爱的弟兄姐妹们，这个病毒不是我们死亡的一个方式， Ada banyak cara. 有很多的方式。 Dan seharusnya kita memikirkan dengan serius bagaimana kita hidup sekarang ini. 我们要好好的思想，我们应该怎么样活着。 Dan kita memikirkan serius juga bagaimana kita nanti meninggal. 就是说，当我们死了以后，我们怎么样呢？ Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pasti meninggal. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. 每一个人都会经过死亡，但是我们不知道什么时候、在哪里、怎么样。 Perkataan Paulus adalah perkataan orang yang bijaksana. 我们看保罗所说的是一个很有智慧的人， Bukan saja perkataan yang bijaksana, tetapi perkataan orang yang tahu diri. 不单单是有智慧的人，而且是一个质量的人。 Kenapa saya sebut orang yang tahu diri? 为什么我说是一个质量的人呢？ Karena banyak orang yang lupa diri, 因为好多人他们不质量， lupa siapa dirinya. 忘记了他是谁。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada penyakit yang berbahaya, lebih berbahaya dari virus corona tersebut. 有一种的病比这个病毒更加的厉害。 Penyakit apa itu? 是什么病呢？ Penyakit lupa diri. 就是说，这个不质量。 Paulus orang yang tahu diri. 保罗是一个质量的人， Sehingga dia mengatakan di dalam ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. 就是在腓立比书第1章22节，保罗说：“但我入身或作，若成就我功夫的果子。” Paulus tahu keberadaan dirinya. 保罗知道他自己的处境， Paulus tahu dia sudah dibenarkan oleh Tuhan. 保罗很清楚的知道他已经被称义了， Kasih karunia yang besar. 是一个极大的恩典。 Paulus tahu dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. 保罗知道主已经拯救他了， Dia tidak berdiam diri, 他没有在那里静默， tetapi dia bekerja memberikan buah. 但是他工作，得着这个果子。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa macam buah. 亲爱的弟兄姐妹们，有几种的果子。
ada buah pertobatan. 有一个是悔改的果子。 Apa itu buah pertobatan? 什么是悔改的果子呢？ Buah pertobatan adalah perubahan sikap, perubahan sifat, pemikiran, perasaan hati kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. 就是说我们对上帝、对人的一个不一样的态度的这个性格。 Dulu sebelum kita bertobat, kita egois. 还没有悔改之前，我们是一个自私的人。 Tetapi ketika kita bertobat, ada buah pertobatan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. 但是我们结果这个悔改的果子以后呢，我们就会爱上帝，会爱人。 Dan di dalam buah pertobatan itu termasuk buah roh. 在这个悔改的果子是包括圣灵的果子。 Yang artinya adalah orang yang dibenarkan berubah ke arah yang lebih baik. 就是说我们被改变了，会在更好的一个方向走前。 Dulu saya tidak baik. 以前我不好， Setelah mengenal Tuhan Yesus bertobat, saya berubah menjadi lebih baik. 认识耶稣以后，我悔改了，我成为一个更好的人。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ciri yang paling jelas terlihat dalam buah pertobatan 在一个悔改的果子里面，有一个特别的特点可以看到， adalah orang yang rendah hati, 就是一个谦卑的人， mengasihi Tuhan 爱上帝， dan mengasihi sesama. 也是爱我们的爱人。 Ada lain lagi buah yang lain, 有另外一个果子， yaitu buah penginjilan. 就是说传福音的果子。 Buah penginjilan ialah kerinduan yang mendalam untuk membawa orang-orang kepada Kristus. 就是有一个很深很深的一个渴望，带领人归向耶稣基督， Mengupayakan dengan berbagai cara bagaimana orang-orang boleh datang kepada Kristus dan diselamatkan. 就是想尽办法带领他们来到耶稣面前，使他们得救。 Dan ini menjadi satu bagian yang terus diupayakan dan dikerjakan. 就是说他经历，他一直做这个工作。 Dan Paulus mengatakan, aku bekerja memberikan buah. 就是说保罗说我工作，我得做果子。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tingkat keempat ini yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. 这个第四种的人呢，是上帝所喜悦的。 Seharusnya kita sebagai orang Kristen 我们是一个上帝的儿女， terus mengejar, mengupayakan sampai tingkat yang keempat. 我们应该追求经历的成为第四种人， Orang yang tahu diri sudah dibenarkan oleh Tuhan, 是一个质量的人，已经被上帝称义了， tidak berdiam diri, 没有在那里静了， tetapi berbuah lebat. 但是结果子，结果子，结果子更多。 Yohanes 15 ayat yang ke-8 berbunyi, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 约翰福音15章第8节说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。” Ada 4 tingkatan. 有4种人， Bapak Ibu jangan jadi orang berdosa. 不要成为一个罪人， Bertobatlah. 我们要悔改， Jangan cuma berhenti menjadi orang baik. 不要停留在成为一个好人， Terimalah tawaran dari Tuhan Yesus untuk dibenarkan. 要接纳耶稣的邀请，成为一个称义的人。 Dan mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. 求上帝给我们能力，让我们能够结果累累，荣耀上帝。 Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. 在我们一生当中还活着的时候， Ada 2 ketakutan yang paling saya takuti. 我非常惧怕的2种事， Bukan virus corona, 而不是这个新冠肺炎病毒， bukan sakit penyakit, 不是疾病， bukan kematian, 不是死亡，
Ketakutan yang pertama yang paling saya takuti adalah 就是第一件我非常害怕的事。 ketika saya bertemu dengan Tuhan. 当我与主见面的时候， Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. 耶稣说：“我不认识你。 Ketakutan yang kedua, 第二个我所惧怕的， yaitu ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. 我惧怕的，耶稣对我说：“你是一个又恶又懒的仆人。” Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini 亲爱的弟兄姐妹们，让今天的信息 memberkati kita semua. 祝福我们每一个人。 Selagi masih hidup, 当我们还活着的时候， mari kita melakukan kehendak Tuhan. 我们遵行上帝的旨意。 Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu hening sejenak. 我们低头祷告，我们默祷。 Amin. 阿门。Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah jemaat kita memberikan ucapan syukur dan persembahan kita. Persembahan dapat Anda transfer melalui rekening gereja lokal masing-masing, atau bagi jemaat yang mungkin tidak dapat mentransfer, Anda dapat kumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah, kita bisa membawanya ke gereja masing-masing. Selanjutnya untuk memimpin doa syafaat, kami persilakan kepada hambanya Pendeta Chen Bini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami sadar begitu banyak kelemahan, ketidakmampuan di dalam diri kami dan juga di dalam kehidupan kami. Kami datang memohon belas kasihan-Mu, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Biarlah kekuatan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan sungguh nyata dan sungguh kami alami. Biarlah bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi wabah virus corona, juga Tuhan pimpin, juga Tuhan tuntun, juga Tuhan tolong, juga Tuhan pelihara. Kami berdoa bersatu bersehati, menyerahkan pemerintah yang ada, yang sedang bekerja. Tuhan tolong kebijaksanaan yang mereka buat. Biarlah sungguh menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami, rakyat kami. Terlebih kebijaksanaan tersebut boleh menyelesaikan wabah virus corona dengan cepat dan tanggap. Tuhan tolong pemerintahan bangsa Indonesia ini. Dan kami juga bersatu hati menyerahkan dokter, perawat, para medis yang sedang bekerja, berjeli lelah untuk membantu menolong pasien ataupun korban yang terkena virus corona ini. Kami sungguh memohon, biarlah Tuhan juga pimpin sehingga mereka dimampukan untuk menolong setiap pasien yang ada, sehingga pasien-pasien yang ada juga boleh pulih, boleh sehat, dan boleh kembali di dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon ya Tuhan, berkat Tuhan khususnya untuk keluarga-keluarga mereka ataupun orang-orang lain yang berdampak akan kesulitan, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam masa depan mereka, di dalam kehidupan mereka. Masa-masa yang sulit ini, biarlah Tuhan beranugerah. Bukakan hati, bukakan pikiran, bukakan setiap bagian sehingga mereka sungguh mendapatkan anugerah Tuhan. Terlebih mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan serta orang-orang percaya di berbagai tempat. Biarlah kesaksian hidup mereka sungguh nyata. Mereka dimampukan untuk berbuat baik. Mereka dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah Tuhan memimpin sehingga di dalam setiap pelayanan di dalam berbagai gereja sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan dengar doa kami ini ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadilah saksi Kristus. Jadilah pelaku firman Tuhan. Beranilah pikul salib. Beranilah sangkal diri. Terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.